Okey, mari kita layan nafsu kita sekejap. Baiklah, saya nak tanya pada jemaah sekalian. Kalau rumah, kita nak rumah macam mana? Selesa lagi? Cantik lagi? Kalau ada orang nak bagi rumah dekat kita, okey puan, saya niat nak bagi rumah kat puan, saya developer ni. Ada 2 buah rumah ni, puan pilihlah yang mana. Umur puan ni dah 67 dah, dekat 70. Gigi pun dah tak ada. Pagar pun dah runtuh. Okey, umur dekat 70. Tapi developer ni nak bagi rumah kan. Satu rumah teres makcik. Rumah teres 1 tingkat. Ada satu lagi rumah banglo 3 tingkat, ada lift sekali. Makcik nak yang mana? Nak yang mana? Ya Allah, padahal dah tak larat nak berjalan dah tu umur 70. Gigi pun tak ada dah kan, cakap pun dah sengau. Nak yang tu juga sebab ada lift tu kan. Jadi nak main lift tu lah, naik turun. Nak kata ya Allah, nafsu ni tak kira muda ke, tua ke, walaupun rasa dah tak larat macam mana, bila diberi pilihan tu tetap nak pilih. Okey makcik, makcik dah pilih rumah tu. Okey tak apa, jangan risau, nanti kunci kita bagi. Kereta pun saya ada banyak kereta nak bagi kat makcik juga, padahal tak ada lesen tu. Ada Crunch, ada Merc. Cik nak yang mana? Kancil dengan Mercedes. Crunch. Agak-agak nak pilih yang mana? Merc. Walaupun boleh dudukkan keluar. Rasa lain tu, betul kan? Boleh bagi kat anak. Nak kata bila tua macam mana pun nafsu, ya Allah. Lepas tu, cik, saya ni ada handbag banyak. Ada LV, ada Bijan tu. Bijan. Lepas tu ada juga beg yang ni tak ori ni. Cik nak yang mana? Nak yang mana? Yang harga 10,000 tu lah. Padahal tak pergi ke mana-mana dah makcik ni. Kita lah makcik tu, jangan tanda orang sebelah pula. Kita, Masya Allah. Lepas tu ada pula dia tawarkan makcik, saya nak bawa makcik pergi jalan ni. Makcik nak pergi mana? Nak pergi Seremban ke? Nak pergi Turki? Padahal lutut dah bergetar dah tu. Semayang pun dah tak kursi. Nak pergi Turki, nak pergi jauh. Semua tu nafsu kita nak bagi tahu kan. Nafsu, subhanallah. Okey, kita ni kan kalau boleh nak suami macam mana? Handsome. Nak sadar, tapi masalah sadar bukan kat sini, kat perut. Kan? Nak suami romantik, nak suami penyayang, nak suami sekian-sekian, gini-gini. Nak anak cucu, itu nafsu kita kan? Subhanallah. Kalaupun kita diberi semua tu, kita tetap takkan puas. Percayalah. Siapa yang mengikut semua kehendak nafsu, dia usaha, lalu dia dapat, nafsu dia semakin membesar. Dia usaha lagi, akhirnya dapat. Makin membesar. Na'udzubillah, itulah sifat nafsu. Tetapi orang yang paling bahagia, di tengahnya ada iman. Memang nak suami macam ni, tapi dapat suami terbalik. Nak suami romantik, bagi hadiah masa hari lahir, dapat suami langsung tak ingat hari lahir. Saya kena harap dapat ni. Tetapi sebab ada iman, alhamdulillah, syukurnya aku ada suami. Ada orang sampai meninggal tak dikurniakan suami, tak nikah sampai meninggal. Masya Allah. Bila ada iman, memang nak seronok tengok rumah besar, tapi sampai meninggal rumah dia kecil tu je lah. Tapi sebab ada iman, dia jadi orang yang bahagia. Sampai ketua, sampai bila-bila lah dia naik Crunch, yang nak tercabut dah tayar tu kan. Tapi bila dia tengok kereta besar, memang dia seronok. Ya Allah bang, tak ada rezeki, tak apa, kita redha. Allah ganti kenderaan yang hebat di syurga. Kita tak dapat rumah yang besar di dunia, Allah ganti dengan istana yang besar di syurga. Jadi bila ada iman, semua melengkapkan segala kekurangan. Tapi bila tak ada iman, tak yakin dengan janji Allah, orang yang sabar tak dapat kurniaan Allah di dunia, Allah akan gantikan di akhirat. Dapat rumah besar macam mana, belum bahagia. Sebab dia nak lagi rumah 2, 3 yang besar lagi. Kereta dah canggih apa semua, tak ada iman, tak ada syukur, dialah miskin yang sebenar. Na'udzubillah min zalik. Bukan saya kata tak boleh ada kereta banyak, ada rumah besar dan sebagainya, tetapi jadilah orang yang memiliki dunia ini dengan keimanan. Akhirnya dia pun bagilah sebuah kepada Ustazah Asma kereta tu. Banyak kan kereta ni, Ustazah ambil ni contoh saja. Kotlah menjadi kan. Subhanallah, tinggal lagi 10 minit. Kita buka soalan lah. Kalau ada yang nak tanya. Tuan Haji ada nak tanya ke? Tengok dah lain macam tu lah. Ada siapa nak tanya soalan?
Okey. Allah, Hajah rupanya. Okey, Hajah. Ya. Okey. Okey. Subhanallah. Okey, soalan memang apa ni? Soalan lari daripada tajuk. Tanya pasal logo halal tentang tepung. Jadi boleh cek hati masing-masing. Ada tak yang terlintas? Aduh, aku tanya soalan tu. Faham tak? Tiba Hajah ni tanya soalan, ingat pasal hati, pasal penyucian hati, pasal muhasabah. Kan banyak-banyak kat sejam setengah ceramah tanya soalan tepung. Jadi hati ni kalau ada masalah, soalan tak logik, malu, apa ni Korea USJ je tanya soalan tepung. Masya Allah puan, Masya Allah soalan tu sangat baik. Sangat baik. Sebab apa? Nabi pernah bersabda, Nabi kata, sesungguhnya akan tiba suatu saat di kalangan umatku mereka makan pelbagai jenis makanan dan mereka minum pelbagai jenis minuman. Itulah di kalangan seburuk-buruk umatku. Kita lah zaman sekarang. Cuba senarai berapa jenis air? Beratus air. Makanan, goreng pisang saja macam-macam jenis goreng pisang. Nasi macam-macam jenis. Dan kita makan semua tolak batu dengan kayu je. Betul tak? Makhluk terbang kita makan. Makhluk bawah tanah kita makan. Makhluk dalam air kita makan. Semua kita makan. Lagi pelik, rare tu lagi kita makan. Okey, semua nak cuba, semua nak fikir inovasi, benda yang berbeza, benda baru, lepas tu jadi viral dan sebagainya. Siapa pula orang yang berniaga? Bukan saya kata ni kan, cheese tak cheese terpulang. Tapi kita ni memang kena jaga makanan sebab badan kita adalah amanah. Nabi bersabda, kullu lahmin nabatin min haram fannaru aula bi. Setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka nerakalah yang lebih utama baginya. Jadi soalan Hajah bertanya pasal tepung tu, boleh ke beli mana-mana tepung walaupun tak ada logo halal? Jawapannya, boleh ke tak? Nak jawab pun sebab salah kan. Kalau tepung tu dibuat sendiri oleh orang yang kita kenal, kawan kita, orang yang baik yang kita yakin, tak ada logo halal, maka kita tahu proses dia apa, maka bolehlah beli. Adakah orang buat tepung? Subhanallah, biasa kita beli pada kilang, betul kan? Jadi sekarang ni boleh tak kita kan, kita nak guna tepung ni sebab tepung ni memang jadilah, memang sedap lah kita buat kek, memang lain daripada tepung ni, kurang sikit tapi tak ada logo halal. Kita pun tengok alamat kilang tu, kita pun pergi salam dekat guard tu, Assalamualaikum, kalau orang Islam lah, saya nak masuk dalam kilang, nak tengok apa bahan yang digunakan untuk tepung ni. Lepas tu saya nak cek bersih tak cara dia buat, agak-agak dibenarkan tak kita masuk? Tak ada, tunggulah kat luar pagar tu. Acik ni siapa? Tak ada, saya umat Islam yang rasa tanggungjawab. Saya jemaah Masjid Al-Falah. Bawalah jawatan apa pun, kalau tak ada autoriti untuk masuk ke kilang memang tak dibenarkan. Kenapa saya sebut macam ni? Logo halal itu yang mengesahkannya adalah Badan Persijilan Halal, JAKIM, yang jadi HQ-nya Jabatan Agama seluruh Malaysia, adalah semua selaras untuk dapat logo halal. Mereka ni bila nak pergi cek, nak buat inspection, maka mereka ini tidak boleh dihalang nak buat pemantauan ke apa. Kalau dihalang oleh guard ataupun pengusaha, maka boleh panggil polis, mereka telah menghalang penjawat awam untuk menjalankan tugas. Jadi saya menjawab soalannya. Jadi kenapa perlu ada logo halal? Sebab ada umat Islam lain yang melakukan fardu kifayah ini. Bukan wajib pada kita semua pergi pastikan ada logo halal ni. Bagi kedai makan, saya nak masuk dapur jap, nak tengok bahan ramuan apa semua. Kita tak mampu nak buat begitu. Tetapi ada pihak mereka melakukan fardu kifayah, iaitu wakil-wakil umat Islam yang berada di agensi agama di bahagian pengurusan halal. Saya sebelum ni jawatan terakhir saya penolong pengarah bahagian halal Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. Sebab itu banyak juga video saya berkaitan dengan isu halal ni. Ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, halal Malaysia antara logo halal yang paling diyakini di dunia. Kenapa saya sebut di dunia? Sebab ia diuruskan oleh kerajaan sendiri, bukan badan-badan konsultan, syarikat. Sebab itu logo halal negara lain, kita boleh tengok ada beberapa logo. Kalau Thailand sendiri banyak logo. Kalau Australia, Singapura wallahualam, saya tak ingat ada berapa logo. Kemudian China, Jepun dan sebagainya, Korea. Mereka ada banyak logo sebab konsultan syarikat. Maksudnya bila syarikat ada unsur-unsur untuk dapatkan keuntungan. Faham tak?
Jadi mungkinlah syarikat ni mudah sikit buat dengan dia. Syarikat ni payah, dia ketat sangat. Tapi bila kerajaan sendiri yang mengawalnya, maka ia tidak ada unsur keuntungan. Sebab itu yuran untuk dapatkan logo halal sangat murah. Paling tinggi pun dalam 2,400. Saya tak tahulah sekarang kalau dah ni 2,400 ni untuk syarikat juta-juta ni, yang bilion ni. Kalau injasi kecil dalam 200 saja setahun. Tapi orang fitnah kata mahal sangat CJ halal ni. Yang jadi wujud keadaan kata mahal sangat CJ halal ni bila dia upah konsultan orang tengah untuk mau CJ halal. Orang tengah ni yang letak charge yang mahal. Bukan saya nak matikan pekerja yang buat konsultan ni, tak. Tak apa kalian buat memudahkan orang nak mau CJ halal, tapi jangan charge terlalu mahal sampai timbul fitnah seolahnya JAKIM atau Jabatan Agama yang meletakkan fees. Dia kata ini yuran yang diletakkan, orang ni tak tahu apa-apa bayar. Datang ke Jabatan Agama, saya dulu selalu juga berhadapan ustazah, saya dah bayar 5,000 tak dapat pun. 5,000? Kenapa bayar 5,000? Pakcik buat apa? Buat kepek, buat itu, buat ni. Ya Allah, pakcik bayar ke siapa? Ada orang tu kata dia lah yang uruskan CJ halal kalau nak. Lepas tu dia dah hilang, dia dah lesak. Jadi kalau orang yang tak faham, orang ingat Jabatan Agama. Sebab orang tu guna nama Jabatan Agama, ini yuran kena bayar dan sebagainya. Jadi berhati-hati, masyarakat kita perlu didedahkan. Ramai mana orang bila datang, kita pun tolong, kita kata isi ni ni. Bahan ramuan makcik guna berapa untuk kepek? Ada 5 je bahan ramuan. 5 senang je dapat. Makcik buat kepek kat mana? Kat dapur rumah je. Makcik ada ruang tak tepi rumah? Ada. Buat satu bangsal kecil, buat asing daripada rumah. Dia tak boleh dalam rumah. Jadi dia pun buatlah kos murah apa semua. Kita pun pergi cek, bersih apa semua. Dia pun dapat kebenaran untuk bina tu. Terus dapat logo halal, boleh masuk dalam pasar raya. Sebab ada logo halal, boleh ekspor luar negara. Sebab apa? Logo halal bukan saja menyatakan produk itu halal, tetapi ia juga memberi persepsi produk ini thayyibah, baik, produk ini bersih. Sebab logo halal bukan bahan ramuan saja, ibu-ibu sekalian. Saya pernah kerja bahagian halal. Kalaulah hotel tu minta logo halal, kalau ada 300 menu, kadang-kadang melibatkan 1,000 lebih bahan ramuan. Bayangkan kita kena cek satu-satu setiap bahan ramuan mesti ada CJ halal. Kemudian pergi pula ke hotel tu, pergi tengok betul tak kalau 5 sos ini digunakan, betul tak 5 sos ni wujud di store dia. Sangat detail. Siapa yang nak buat kerja ni? Mereka yang diberi amanah. Sebab itu bila kita ada logo halal, yakinlah dengan logo halal tersebut. Kalaulah mereka tipu kita, lepas-lepas logo halal mereka pun tak guna, kita tak berdosa lagi, kita tak menanggung dosa lagi, tapi mereka lah yang menanggung dosanya. Subhanallah. Okay. Jadi faham sikit ya, pasal kedudukan logo halal Malaysia. Mereka itu menjalankan fardu kifayah untuk kita supaya umat Islam hari ini boleh menjaga makanan. Saya tengok banyak restoran baru, terutamanya Korea ataupun Jepun. Saya bukan nak jatuhkan perniagaan-perniagaan mereka, tidak. Tapi orang muda kita, tengok anak kita suka sangat cuba benda rare ni walaupun tak ada logo halal. Sedangkan bahan ramuan mereka sangat diragui untuk dapatkan tekstur rasa macam tu. Kadang mereka tak boleh lari daripada menggunakan wine. Maksudnya bila masak guna arak. Letak sikit, jadi makanan tu dah jadi najis. Ada orang tanya, ustazah, kalau dia orang letak sikit je, takkan tak boleh juga? Sikit je letak, tak mabuk pun. Okey, ni kan kalau letak wine sikit, 1 titik je, saya minum, mabuk tak? Memanglah tak mabuk. Tapi arak itu najis. Bayangkan kalau letak 1 titik saja air kencing, nak minum tak? Ui, geli ustazah. Sebab najis. Sama juga arak. Arak itu najis walaupun 1 titik. Tak boleh. Sebab najis dia jadi air tu air yang bernajis. Subhanallah, Allahu Akbar. Terima kasih Hajah ya atas soalan yang bertanya. Okey, sekarang dah pukul 12. Mungkin satu soalan lagi. Last. Saya nampak tu yang dah mula bergerak tu kan. Yang mula bunyi-bunyi tu. Saya faham ada nak ambil anak kan sekolah. Anak keluar pukul 12, pukul 1 ya. Ada yang nak ambil suami. Okey. Kalau tak, saya ada nak baca satu mutiara. Saya baca terus lah ya. Subhanallah, Allahu Akbar. Bagi saya masa untuk pilih sekejap. Ya. Boleh satu soalan? Okey, soalan tentang perfume sebab ada alkohol kan?
Sebab ada alkohol. Baiklah, dalam arak ada alkohol. Dalam arak confirm alkohol, tapi bukan semua alkohol adalah arak. Kena faham ya. Jangan kita bila tengok saja benda-benda yang ada alkohol tu kita kata benda ni najis. Sebab ada jumlah tertentu alkohol industri ni ada dia punya skala dia, tak siap saya wallah alam, contohnya 0.04% ada alkohol dalam tu, maka boleh dibawa solat. Ataupun 0.5 ke wallah alam, saya lupa. Jadi sekiranya jumlah alkohol tersebut itu di bawah tersebut, maksudnya tak lebih daripada tu, maka sah bawa solat. Tapi kalau lebih, dia dah jadi syubhah. Bukan setakat syubhah, maksudnya diraguilah untuk bawa solat. Tak tulis jumlah alkohol, jadi dah syubhah. Maka kita kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat kathirun la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Yang bermaksud hadis Nabi ni, di antara yang halal dengan yang haram, antara keduanya ada banyak benda yang syubhah diragui. Jadi Nabi sebut yang ramai di kalangan kamu tidak mengetahui. Lalu Nabi sebut famanittaqa syubhah, barang siapa yang takut meninggalkan benda yang syubhah, maka mereka ini takut kepada Allah. Mereka ni selamat daripada neraka Allah. Dan ada hadis Nabi yang lain, Nabi sebut da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang kamu ragui kepada apa yang tidak diragui. Kita pun tengok, tak ertilah nak baca pasal alkohol ni berapa, ini sebenarnya lepas tak ni, ke tak ni. Itu kan dah ragu-ragu. Maka tinggalkan, belilah perfume yang memang ada logo halal. Sekarang perfume ada tak logo halal? Ada, dah banyak pilihan yang ada logo halal. Maka itu lebih diyakini. Tapi ada orang cari pasal, Ustazah boleh percaya ke logo halal ni? Tak nak percaya sudah. Hidup dah susah, nak cari susah lagi. Jadi percaya saja, kalau mereka menipu, maka kita tak berdosa lagi. Subhanallah, Allahu Akbar. Terima kasih ya atas soalan yang diberikan. Okey, baiklah. Sebagai penutupnya, kita baca satu, Allahu Akbar, satu sabda Nabi SAW. Saya nak bacakan matannya supaya kita dapat pahala kerana membaca matan hadis ini. Kedua, kita dapat pahala mendengar matan hadis Nabi SAW. Sebab di kalangan kita biasanya kalau baca Al-Quran kita baca dan jarang baca terjemahan. Tapi kalau hadis pula tak baca matan hadis, hanya baca terjemahan. Nampak tak terbalik tau? Kalau Al-Quran kita baca banyak-banyak satu juzuk sehari, tapi jarang baca terjemahan. Hadis pula terbalik, baca terjemahan saja, tak baca hadis tersebut. Jadi cubalah kita usaha bila kita baca juga, walaupun seorang-seorang, ambil barakah baca wahyu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabda Nabi SAW, an Abi Idris al-Khawla la'anni an Abi Zarrin, an Abi Idris al-Khawlani an Abi Zarrin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala az-zahadatu fid dunya laysat bitahrimil halal wala ida'atil mal walakinna az-zahadata fid dunya alla takuna bima fi yadayka awsaqa mimma fi yadayillah wa an takuna fi sawabil musibah idza anta usibta biha arghaba fiha law annaha ubqiyat lak. Yang bermaksud, zuhud terhadap dunia itu bukanlah mengharamkan yang halal dan mensia-siakan harta. Maksudnya zuhud tu bukan mengharamkan yang halal. Maksudnya dia sebenarnya, contohnya dia mengharamkan guna kereta. Sebab nak zuhud ni, dia padahal harus halal guna kereta, tapi dia nak zuhud, dia jalan kaki ke mana-mana. Bukan begitu maksud zuhud. Maksudnya dia mampu beli rumah sekian-sekian tapi duduk kat pondok. Bukan itu maksudnya zuhud. Bukan mengharamkan yang harus bagi dirinya. Okey. Tetapi zuhud terhadap dunia ialah kamu lebih yakin dengan apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di tanganmu, dan pahala musibah yang menimpamu membuatkan kamu lebih suka seandainya ia terus menimpamu. Subhanallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dalam hadis ini, pertama Nabi sebut apa itu zuhud. Zuhud itu bukan mengharamkan apa yang halal bagimu. Bukannya menolak apa-apa yang mampu kamu nikmati di dunia ini dalam keadaan halal diharuskan. Yang kedua, Nabi sebut zuhud terhadap dunia itu lebih kamu yakin apa yang ada di sisi Allah berbanding apa yang ada di sisimu.
Ada orang tanya semalam soalan ustazah, saya kerja sekian-sekian tapi kerja saya tu syubhah, maka bolehkah saya teruskan kerja sebab ia sangat memerlukan? Jawapannya adalah sekiranya dia lebih yakin dengan apa yang ada di sisi Allah, dia akan meninggalkan pekerjaan itu. Yakinlah Allah akan berikan rezeki daripada sumber yang halal. Bukan senang nak buat ni. Maka apabila ada Allah, ketikanya Allah tarik suatu nikmat daripada diri kita. Contoh nikmat mata ni, Allahu Akbar. Nikmat mata ni sangat mahal, betul kan? Kalau hari ni ada orang nak bagi 1 juta nak ambil sebelah mata, sanggup tak beri? Acik, naklah sebelah mata acik tu, saya bayar 1 juta, tak nak. 2 juta, tak nak. 20 juta pun tak nak. Baru kita rasa betapa mahalnya nilai mata yang sama ni, kita tak syukuri sangat pun. Jadi apabila Allah uji contohnya, tarik nikmat mata, tapi masih lagi boleh bersyukur kepada Allah sebab yakin apa yang ada di sisi Allah. Dengan apa nikmat yang ada dengan kita ni, Allah tarik, Allah akan gantikan penglihatan yang benar di akhirat kelak untuk melihat syurga Allah. Contohnya begitulah. Kemudian yang ketiga Nabi sebutkan di sini, dan pahala musibah yang menimpamu itu membuatkan kamu lebih suka seandainya ia terus menimpamu. Maksudnya sampai tahap, ini maksud zuhud, bila ditimpa musibah pun kita dalam keadaan sangat bahagia menerima musibah tersebut. Dalam tempoh kita diuji oleh Allah, kita rasa lama mana diuji? Sehari, 2 hari, 3 hari, kita pun teringat hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, sesungguhnya seorang hamba itu apabila diuji dengan kesakitan, ujian sakit, lalu ia sabar, maka dia akan berjalan di atas muka bumi Allah tanpa dosa, dosa kesilapan. Tapi sebab tak nampak kan, masa sakit tu mengeluh. Tak apa, itu signal kena berhenti. Macam tu. Kesimpulannya, kalau kita ni ada keimanan, kita sampai boleh nampak bila sakit tu soalannya gugur dosa. Kalau nampaklah tengah sakit tu, dosa gugur daripada kita muka hitam tu sebab dosa tu. Sebab muka kita ni pakai bedak nampak cerah kan. Kalaulah bila buat dosa tiba-tiba ada titik hitam, keluar tak rumah? Tak keluar. Duduk dalam rumah tak nak keluar ni. Ui, malunya sebab nampak hitam dekat muka sebab dosa ni. Dosa pun sorang kat rumah tu masa tengok Facebook. Dia ni nak menunjuk ni, ambil gambar nak tunjuk kereta ni. Dah mengata orang sangka buruk, betul kan? Contoh. Jadi dosa kita buat, kalaulah ada pada wajah kita, kita tak akan keluar, kita akan malu sangat. Seandainya lah dengan sakit tu, maka gugurlah satu-satu, kita akan, lepas tu dah hilang sakit, tapi tak habis lagi. Mungkin kita akan minta, ya Allah sikit lagi ya Allah. Soalannya begitulah, tapi kita tak sampai tahap itu sebab benda tu alam ghaib, tak nampak dosa tu gugur. Tapi orang yang memahami hakikat dan beriman dengan hadis Nabi, orang yang diuji dengan sakit lalu dia sabar, dia akan berjalan di atas muka bumi Allah tanpa dosa kesilapan. Allahu Akbar, subhanallah. Mudah-mudahan perkongsian pada hari ini dapat manfaat. Saya mohon maaf salah dan silap. Sudah tentu ada salah silap saya dalam menyampaikan ilmu. Saya mohon ditegur dan dinasihat dengan baik. Kan ceramah saya kan macam merata-rata kan. Ni yang buat rakaman ni tak tahulah keluar kat mana ni. Kadang memang saya takut. Sebab apa? Saya bersedia untuk terima untuk dirakam kemudian diviralkan. Dan saya tak tahu pun sebenarnya siapa yang buat pendek-pendek semua tu. Kadang-kadang jadi fitnah pada saya. Sebab orang suka ambil pendek yang kontroversi, lepas tu buat tajuk kontroversi. Faham tak? Lepas tu saya kena kecam berjemaah di bawah tu. Lepas tu masuk pula inbox, marah, maki hamun saya. Itu antara ujian yang saya perlu tempuh. Tapi mengenangkan kebaikan yang nak dikongsi untuk lebih ramai orang, saya bersedia untuk ditegur dan dinasihat dengan baik. Berhikmahlah. Setengah orang tu dia tahu maki hamun, marah-marah saja. Jadi dan saya mengharapkan mereka yang buat, maksudnya membantu kerja dakwah, buat walaupun tak diupah sebagainya, niat kerana Allah, tolong jaga, buatlah tajuk tu dengan tajuk yang baik. Sebab kadang sebab tajuk tu orang tak dengar lagi ceramah, orang dah marah dah kat bawah. Jadi dan tolonglah kalau nak cut, janganlah cut tempat yang kontroversi saja. Sedangkan sebenarnya dia daripada awal, selepas tu pun ada ni juga. Jadi insya-Allah, sebab apa saya merisikokan diri saya untuk dikecam, untuk dimarah, untuk dimaki hamun. Faham ya? Sebab kalau saya nak jaga diri saya tak nak rakam ni. Bila tak rakam kurang risiko dibenci tu. Tapi bila saya rakam, saya fikir macam ni je. Sebab saya jumpa ramai orang yang jumpa ustazah, saya jaga anak, saya tak boleh keluar, saya boleh belajar banyak perkara melalui live ustazah. Jadi terus buat macam tu, suami pun selalu ingatkan supaya buatlah kerana Allah, biarlah bila dikecam, Allah sedang membersihkan hati kita kan.
hati kita kotor. Jadi terima kasih pada semua. Saya tahu saya banyak buat salah dalam menyampaikan. Kadang baca hadis Nabi yang tak tepat, baca hadis Nabi yang dhaif dan sebagainya. Tapi saya sentiasa belajar. Saya bukan mengajar. Alhamdulillah. Terima kasih pada muslimat. Saya sayang muslimat sekalian dan muslimin juga kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di sini kita ditemukan oleh Allah ya Jami' yang Maha mengumpulkan. Allah ya Jami' akan mengumpulkan kita kembali di syurganya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.